Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atamman al-akmalan. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil Arabiyyil Qurasyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Fadil Ustaz Azri selaku Imam Besar Masjid Rusila, seluruh saf kepimpinan masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertamanya, sewajibnya kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga. Pada malam ini kita masih lagi dibekalkan dua nikmat yang terbesar, iaitulah nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Ni'matul ijad, nikmat diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Makhluk Allah ni banyak jenis dia. Ada jenis hak nampak tengok, ada jenis hak tak nampak tengok dengan mata kasar. Hak nampak tengok macam kita nampak tiap-tiap hari. Kita tengok longgok di atas, tengok adanya matahari, bulan, bintang, adanya awan. Tengok bawah adanya tanah, adanya pokok-pokok, bukit, sungai, laut. Adanya manusia, adanya binatang. Binatang tu pula macam-macam jenis rupa. Ada hak dua kaki, ada hak 4 kaki. Ada hak tak ada kaki. Ada hak banyak kaki. Ini dipanggil makhluk. Dalam banyak-banyak makhluk Allah SWT hak nampak ni, maka Allah Ta'ala buat kita sebagai manusia. Dan wajib kita beriman bahawasanya di sana ada makhluk yang tak nampak, yang telah digazetkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah malaikat, jin, syaitan. Ini semua tak dapat ditengok dengan mata kasar, tetapi ia wujud sebagai satu ujian kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagai manusia. Hebatnya manusia ni pasal dia ada akal. Kerana itu akal sangat dititik beratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan di antara al-kulliyat al-khams yang dipelihara oleh syarak, yang wajib kita pelihara ialah di antaranya akal. Selepas wajib peliharanya agama, Allah haramkan murtad. Wajibnya pelihara keturunan, Allah Ta'ala haramkan zina. Wajibnya kita pelihara batang tubuh kita ni, tak boleh kita menceroboh sewena-wenanya, tak boleh bunuh dan sebagainya. Maka Allah jaga hak jasad manusia itu. Allah pelihara harta, tak boleh kita curi. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita jaga akal. Dan tubuh badan kita ni ada dua elemen yang sangat penting. Hak yang duduk depan hamba, comel belakang ni, pasal dia ada ruh. Ruh ini hakikatnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Sehingga kan Allah beritahu, wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Siapa mereka puak Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tanya betul ke tak Muhammad ni seorang nabi ataupun dia pelawak je. Di antara soalan yang ditanya kepada Rasulullah, hakikat ruh. Maknanya orang Yahudi tahu, walaupun dia seorang nabi, tetapi dia tak tahu hakikat ruh yang sebenar. Maka Nabi kata,
ruh ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Yahudi terlopong. Memang benarlah Muhammad ni Nabi akhir zaman sungguh. Saja apa ni memang tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tahu, masalahnya masih lagi berdegil dan tak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berpisahnya roh dengan jasad, so pastilah kita ni dipanggil mayat. Tak bernilai lagi duduk atas muka bumi ni. Pasal tu roh kena pelihara. Dalam tubuh badan manusia ni ada satu elemen yang penting yang dinamakan akal. Mata hati dipanggil. Dengan akal ni manusia boleh membezakan di antara yang benar dan salah, yang halal dan yang haram. Kerana itulah dengan akal ni manusia, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, barang siapa yang hafal 3 hadis, dia faham, maka sempurnalah Islam dia. Hadis yang pertama, hak biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat. Hadis nombor 1 yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Ini semua ngapa belaka. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ni Imam Syafi'i kata, siapa yang hafal dan dia faham, maka dia telah melengkapkan 1/3 agama dia. Makna kena betul hati, kena betul akal ini, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bertembungnya akal manusia dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kena yakin bahawasanya akal itu yang salah, dan pasti akan bertembung. Pasti akan bertembung akal dan wahyu, kerana ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah orang-orang yang kufur kepada Allah, dia tak yakin benda yang di luar jangkauan akal. Dia menafikan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya. Siapa mereka mengatakan nabi-nabi ni gila. Ada hak kata dia mabuk, tukang sihir. Pasal apa? Pasal mereka tidak mengukur sesuatu itu dengan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bertembungnya akal dengan syarak, mereka mendahulukan akal. Di situlah bermulanya kerosakan manusia. Apabila mereka mendahulukan akal daripada manusia, daripada syarak, maka di situlah kemusnahan manusia sebenarnya. Kalau itu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah akal dia, nafsu dia ikut apa yang aku bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila bertembung akal dengan syarak, wajib kita letakkan syarak depan. Baru sempurna manusia ketika itu. Betapa menghudumnya nilai manusia apabila mereka hanya berkiblatkan kepada akal semata-mata. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala buat mari benda yang amrun khariqun lil adah, benda yang tidak boleh dipikir dengan akal. Macam mana tongkat boleh bertukar menjadi ular besar? Macam mana tongkat boleh belah laut menjadi 12 lebuh raya? Macam mana letak tangan langkah cek keluar cahaya yang bergemerlapan? Macam mana bulan yang besar boleh dibelah? Sebelah duduk di Jabal Abi Qubais, sebelah duduk di Jabal Qa'in. Dan sekarang ni telah dikenal pasti oleh para astronomi mengatakan bahawasanya bulan itu ada di tengah-tengahnya kesan belahan sebelum ini. Macam mana kalau fikir dengan akal? Tak boleh nak fikir. Kerana itu Islam datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada benda yang boleh fikir dan ada benda yang tak boleh dipikir, wajib ikut sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib ikut sahaja. Kerana itulah apabila kita jadi manusia, kita kena ingat di antara nilaian kita yang diukur oleh Allah, sejauh mana kita menggunakan akal, ruh yang dibekalkan oleh Allah semaksimal mungkin supaya ikut jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawasanya manusia ni akan dipisahkan dengan dua kumpulan. Ni awal-awal lagi digazet oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan ada nuqtatul iltiqa wa nuqtatul infisal. Dia akan bertemu dengan titik pertemuan kalau sekiranya akidah tu betul dan ikut perintah Allah. Walaupun nama apa, walaupun dia ni etnik apa, kalau sekiranya dia ikut jalan Allah, maka bertemulah nuqtatul iltiqa dia. Seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Parsi, orang Rom, orang Habsyah, Ethiopia disatukan dengan Islam. Dipanggil nuqtatul iltiqa. Dan sekiranya manusia dia gagal untuk menggunakan semaksimal mungkin akal yang diberikan oleh Allah, maka di sana akan bertemunya titik-titik pemisah yang dipanggil nuqtatul infisal. Akan pisah macam mana sekalipun. Kalau pun jaga macam mana sekalipun, akan berpisah macam mana pun. Kerana itulah hak inilah elemen yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak betul fizikal tak boleh. Nak star orang hak warna hitam, star dengan kelorak pun tak jadi putih. Pasal tu tugas Rasulullah bukan baiki fizikal. Tugas Rasulullah baiki hati. Walaupun manusia hitam metalik macam mana pun, hati dia boleh dipolish oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bila kita baca ayat alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Allah tanya pada kita, tak sampai lagikah masanya wahai orang-orang yang beriman untuk kamu tunduk khusyuk hati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa bila lagi kamu nak mengaku tunduk pada Allah taala? Siapa marhalah gharrarah seperti mana Firaun yang dilaknat oleh Allah taala? Bila siapa nyawa di halqum, nampak di mana kesudahan dia, baru nak mengaku bahawa dia ni beriman dengan Tuhan Bani Israel beriman. Ini kesilapan kita dalam mengurus kehidupan kita. Lepas tu depan kita ni ada dua kelompok. Lepas tu dua kelompok ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Masya-Allah. Allah kata wa may yuslim wajhahu ila Allah. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kehidupan dia kiblatnya kepada Allah, niat dia dituju pada Allah Subhanahu wa taala, dia ikut seperti mana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni orang yang benar, orang yang baik, wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al urwatil wuthqa maksudnya al-habl, iaitu tali. Tali inilah ibarat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, kitab Allah, Al-Quran ini seumpama hablullah, ikatan tali daripada Allah taala. Kalau kita tengok musim banjir di China, musim banjir kita ni apa air surup gitulah. Kalau di China banjir dia laju menyebabkan rumah habis, di bawah arus, ramai manusia mati bergelimpangan pasal banjir dia laju. Bila orang duduk dibawa oleh arus, maka datangnya helikopter. Mari helikopter, ia ulur tali.
ia ulur tali. Tali tu menyebabkan orang yang dihanyutkan air ni dia pakat sambung tali tu. Bukan semua orang boleh pegang tali tu. Bukan semua orang berebut nak capai tali tu. Tapi bukan semua orang boleh pegang. Orang yang pegangan dia kuat, dok lucu sahaja, tenaga dia kuat, baru dia boleh pegang tali tu. Maka akan dibawa naik oleh helikopter untuk diselamatkan. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala buat mari tali dia. Iaitu kitab Allah diterangkan oleh Rasulullah supaya kita sanggup berpegang tali itu biar selamat. Itulah dipanggil sebagai wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Ni yang pertama. Iaitulah golongan yang serah diri pada Allah Subhanahu taala. Apa yang Tuhan suruh pun ada masalah dia. Kalau Allah Taala suruh keluar rumah kerana mempertahankan agama Allah, walaupun bini ada, anak ada, harta ada, kerja ada, tapi Allah kata keluar, infiru khifafan wa thiqala, maka tak bertanya, tak berdalih, terus keluar. Allah kata tutup aurat, maka dia tidak akan membina alasan untuk dia tutup aurat. Kalau Allah suruh kerak tanganlah curi, kerak tanganlah awak curi. Tidak ada alasan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat nak jadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah wa may yuslim wajhah. Siapa yang serah diri dia kepada Allah, makna ikut apa hak diperintah oleh Allah Ta'ala. Sama ada dia tahu ataupun tidak, manfaat ke mudarat ke, itu terserah pada Allah. Ni kita cari dulu apa hak yang Tuhan suruh. Contoh dia Tuhan suruh sembahyang, kita pun carilah pasal apa, kelebihan sembahyang apa dia. Kita kata contoh, oh aliran darah ni lancar, terutama masa sujud. Aliran darah yang sangat hebat menyebabkan aliran kepada jantung tu bagus, maka kita baru nak sembahyang. Baru nak sembahyang bila tahu fadilah? Tidak. Tak tahu fadilah, tak tahu manfaat, tak tahu mudarat, apa wajib ikut apa hak diperintah oleh Allah Subhanahu taala. Yang kedua, kita bimbangnya termasuk dalam golongan hak disebut oleh Allah, wa man kafara fala yahzunka kufru ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur numatti'uhum qalila thumma nadarruhum ila 'adzabin ghaliz. Allah. Dan orang yang ingkar, kafara bermakna jahada wa ankara. Kufur maksudnya enggan dan juga ingkar perintah Allah Ta'ala. Orang yang ingkar perintah Allah, tak serah diri pada Allah, ni jenis yang kedua. Di antara sifat orang yang kedua di Allah Subhanahu tersebut, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Di antara golongan hak yang enggan turut perintah Allah ialah orang apabila diberitahu kepada mereka supaya ikutlah apa yang diturun dan diperintahkan oleh Allah, apa mereka kata? Mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana. Minta maaf, kami ikut nenek moyang kami hak dulu tu. Banyak dah petua-petua je, banyak dah adat-adat, banyak dah kehidupan mereka hak yang dipindahkan kepada kami. Cukup dah dengan nenek moyang kami, cukup dah. Kami nak ikut dia je, tak payah hak Tuhan-Tuhan dah, kata dia. Tok-kitoknya kami molek-molek ada hidup atas muka bumi ni. Tak ikut pun ajaran kamu wahai Muhammad. Molek-molek ada boleh makan, boleh pakar, boleh berumah tangga, boleh beranak, boleh bercucu cicit. Ada masalah apa pun. Tiba-tiba mari kamu bawa ajaran baru, nak suruh ikut kamu. Mana dia jalan? Ni alasan dia. Kami nak ikut nenek moyang kami. Perjuangan nenek moyang kami lebih mulia nak banding apa yang kamu bawa ni wahai Muhammad. Inilah di antara ayat yang keluar daripada mulut orang yang lawan Nabi, lawan Allah Subhanahu wa taala.
Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzab as-sa'ir. Walaupun hak yang nenek moyang mereka tu diistilahkan oleh Allah Ta'ala sebagai syaitan. Allah Rabbi. Allah istilahkan nenek moyang mereka yang tidak ada hujah itu syaitan sebenarnya. Walaupun mereka itu mengajak kepada azab neraka sa'ir, dia tak peduli. Masih lagi sayang kepada neraka sa'ir. Wala'iyyazubillah. Minta jauh daripada Allah. Lepas tu kita memohon daripada Allah Subhanahu Ta'ala, minta jauh sifat macam ni. Di antara sifat yang lain Tuhan sebut lagi orang yang ingkar pada perintah Allah, yang menunggu saat kehancuran daripada Allah. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Allah kata apa? Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila mereka itu dia tu dibacakan ayat Allah, disebut kuasa Allah, disebutkan bagaimana kekuasaan Allah, kehaibatan Allah, apa dia buat? Walla mustakbiran, mereka berpusing, berpaling, dan mereka ni ada sifat penyakit takabur, sombong. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah tak pernah dengar apa yang disampaikan kepada mereka. Bahkan lebih dahsyat lagi, bukan setakat tak dengar, bahkan ada benda yang menyumbat telinga mereka daripada mendengar. Orang lagu ni Tuhan kata fabashshirhu bi'azabin alim. Kalau belajar bahasa Arab dipanggil uslubut tahakkum, dipanggil uslubut tahakkum ni uslubul istihza' was sukhriyah. Tuhan wak ngani kepada orang yang berpusing tumit dia, berpaling daripada peringatan Allah, orang takabur, maka Allah kata berilah berita gembira puak-puak ni. Berita gembira ni benda baik, benda comel. Tapi berita gembira hak Tuhan janji pada puak ni apa dia? Azabin alim, azab yang sangat pedih. Azab bukan berita gembira, tapi ni dia panggil uslubut tahakkum. Sengaja untuk mempermain-mainkan orang hak dulu di atas muka bumi. Allah Ta'ala perintah, dia sengaja tak mau ikut, dan dia main-mainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ni yang pertama, kita kena ingat betul niat kita, betul hati kita. Ini yang pertama. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah meletakkan hadis innamal a'malu binniyat 1/3 daripada Islam. Yang kedua, kalau kita baca hadis ni semua adalah kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Yang kedua, hadis innal halala bayyin wal haram bayyin. Innal halala bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Ada juga hadis Bukhari musyabbahat. Tak apalah, benda lafaz yang beza tapi maksudnya sama. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Ni hadis ni kata Imam Syafi'i melengkapkan 1/3 Islam kamu. Maknanya orang Islam duduk atas muka bumi ni, di samping dia kena betul niat dia kena faham urusan kehidupan dia, kena duduk di bawah 5 hukum yang telah digazet oleh Allah. Tak boleh keluar daripada kepompong ni. Apa dia? Wajib, sunat, haram, harus dan juga makruh. Semua perbuatan manusia tak boleh keluar 5 kepompong ni. Apa dia hak Tuhan wajib, kita kena belajar. Apa dia sunat, kena belajar. Apa dia haram, kena belajar. Allah beri akal, Allah beri alat pada kita supaya boleh kita menilai apa dia hak sunat, apa dia hak makruh, apa dia hak harus. Dan kebanyakan benda hak Tuhan buat atas dunia ni, banyak benda harus. Al-aslu bil asya'i al-ibahah. Semua harus berlaku. Asal dia, siapalah dalil yang mengatakan benda tu haram baru jadi haram. Subhanallah. Masalah kita pasal apa duk bilang benda haram, duk bilang benda yang diharuskan oleh Allah Ta'ala.
Duk bila benda haram jadi senok pala tak. Duk bila benda haram. Cuba bila benda hak yang diluluskan oleh syarak. Oh, tu hari sakit sekejap, duk sebut jugalah mengadu. Allah, senok kepala. Aduh, senok perut. Allah, sakit kepala. Allah sebut sangatlah sakit. Hak yang sihat, apa dak sebut? Alhamdulillah, cerah mata lagi. Allah, boleh dengar lagi. Oh, makan sedap lagi. Apa dak sebut? Tabiat manusia dah. Tabiat dah manusia. Hak nikmat Tuhan beri, hak tak apa. Tapi bila Tuhan uji sikit, Allah mengadu sangat dah. Macam tu juga benda hak Tuhan harap, mesti ada benda yang nak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita tak tahu sebab apa, mudarat dan sebagainya, wajib ikut. Wajib ikut. Allah Ta'ala harap babi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan. Arak, judi, tenung nasib, semua ni haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak tahu benda tu mudarat. Contoh maka kita judi apanya haram? Kan bagus kan kita judi, kita tekan nama ekor seriak boleh sejuta. Apa dak betul, apa dak bagus? Kita belanja 10 riak, oh boleh 20,000. Apa tak boleh? Apa tak bagus? Ni fikiran kita Itu lemahnya kita. Pasal itulah kita kena fokuskan kehidupan kita ni biar dipandu dengan hukum hakam hak dah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada batasan halal, haram, dosa, pahala, semua ni hak ni lah hak selamatnya bumi ni. Kau tidak ada halal, haram, sepadan hak ni cerdik macam mana sekalipun sebenarnya jauh daripada panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata innal halala bayyin, benda halal tu jelas. Innal harama bayyin, hak benda haram tu jelas. Cuma ada sedikit wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada di antara benda halal dan benda hak haram ni ada sedikit benda syubhah. Dan benda syubhah ni bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu. Orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah, orang yang diberi kejernihan akal oleh Allah dapat tahu benda ni. Maka orang ni akan beritahu kepada masyarakat supaya berwaspada. Pasal orang hak jatuh dalam perkara syubhat mudah sangat jatuh dalam benda-benda yang haram. Amu teringat ke suatu hadis, satu kisah yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benda syubhat ni. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi menyampaikan kuliah pada sahabat-sahabat, buat halaqah. Duduk dalam halaqah. Duduk dalam halaqah, baca Quran, Nabi khabar, Nabi cerita. Tiba-tiba ada budak main bola, kita kata main bola lah. Duk main tepi masjid Nabi tu. Masjid Nabi bukan zaman macam kita ni ada kapek, ada mozaik. Zaman Nabi dulu siapa-siapa di Madinah tu pasir ada lagi. Pasir je atas tu. Tiang pun dibuat daripada batang khemah. Atasnya daun khemah. Dulu. Mari 2-3 tahun lepas tu baru cadangan Sayyidina Osman supaya tukarlah Rasulullah tiang ni dengan batu. Kita buat mimbar lah Rasulullah, baru ada cadangan. Nabi berkuliah tengah-tengah masjid, dekat ada ampasir lagi. Ada sekumpulan budak-budak duk main luar masjid. Tiba-tiba barang hak dia main tu jatuh di tengah-tengah halaqah Nabi. Seorang budak terus je mengambil barang hak duk tengah-tengah halaqah Nabi tadi. Ilaqah bahu sahabat Nabi. Ilaqah terus diambil barang dia tu, dia pusing, menyebabkan berdebunya halaqah Nabi tu sampai mercik debu tu ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pum, dia keluar daripada bulatan tu, terus imam mula. Nabi pun kejut settle keadaan budak tu.
Nabi kata, budak ni Ibnu Syabihah. Budak ni ada makan benda yang syubhah. Perangai dia kok tak hormat orang tua ni, sebenarnya kerana pemakanan dia ni ada benda kok syubhah. Subhanallah. Bila Nabi kata lagu tu, ayah dia kebetulannya ada dalam halaqah Nabi. Budak dia bukan budak miskin. Ayah dia saudagar. Ada kebun khemur banyak. Sahabat tadi bangun, Rasulullah minta izin nak keluar sekejap. Ayah budak tadi tu. Kata Nabi, silakan. Dia balik ke rumah, dia tanya isteri dia, Mek makan apa kau anak kita? Nabi kata anak kita ni makan benda syubhah, Mek. Allah abang. Apa hak abang buat balik tu? Hak tu lah hamba makan pada anak kita. Pening sahabat tadi tu. Seingat hamba tak ada benda dah. Hak yang syubhah, benda haram duk sumbat dalam keluarga dia ni. Ni mari mikir. Siapa pekat dok jumpa kat mana puca. Mustahil pula Nabi ni cakap pelawak. Mustahil. Mesti ada hak benda salah. Ni sahabat hebat dah hebat sahabat ni. Akhirnya siapa waktu malam tak apalah, Mek. Malam ni kita bermunajat pada Allah Ta'ala. Kita bermunajat pada Allah biar Allah tunjukkan apa yang sebenar berlaku. Allahu Akbar. Akhirnya malam tu pakak berdoa pada Allah, munajat pada Allah. Allah buat marilah mimpi pada sahabat tadi tu. Kalau nak tahu kenapakah Nabi mengatakan anak dia ni yang makan benda syubhah, pergilah di kebun khemur esok dan duduk situ, ada petanda daripada Allah Ta'ala. Allah bangun pagi esok agak lepas maya subuh tu, kau pergi tuju ke kebun lalu dah. Duduk atas kebun tu. Tunggu punya tunggu, tak ada mesej. Natang pun tak ada, orang pun tak ada apa. Betul ke dok mimpi malam tu? Kata dia. Alah kata dia, tak apa, tunggu sikit lagi lah. Nak masuk zuhur lah. Nak gelincir matahari lah. Lah kata, mari pas zuhur pula lah, takut petani maaf. Kata dia. Lepas tu dia bangun, bila bangun je, dia tengok ada dahan, jula, pokok khemur jiran hak sebelah tu. Buah dia jatuh, ditiup oleh angin, jatuhlah kebun dia. Sak. Jatuhlah kebun dia. Ia pun sak, mari deguk hati. Ke hak ni dah masuk dia ni. Tengok. Naluri seorang sahabat. Allah Rabbi. Naluri seorang sahabat lain, tuan-tuan. Cuba tengok Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Naluri seorang sahabat. Dan kisah balik daripada perang Badar. Kita pergi sikit kisah Sayyidina Umar ni. Balik daripada perang Badar, tawanan perang. Ada kata Imam Qutubi kata sampai 400 orang. Ada kata 70 orang tawanan perang tu. Jadi Nabi buat mesyuarat cara mana nak putuskan hukuman tawanan perang ni. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, hamba berpendapat orang hak kita tawan ni bukan orang lain. Wahai kita hak duk Mekah tu. Kita berilah peluang ke dia Rasulullah. Mungkin dia boleh balik semula dan terima ajaran kita Islam ni. Dan kita terima tebusan daripada dia. Biar dia bayar 500 uqiyah, 400 uqiyah, 600 uqiyah mah. Dia bayar kita biar dia boleh bebas. Dan duit yang diberi pada kita tu kita beli senjata, wahai Rasulullah. Kita boleh lawan orang kafir, wahai Rasulullah. Kata Abu Bakar. Ni pandangan Abu Bakar. Okey. Pandanganmu pula guana Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, hamba nampak lain daripada Abu Bakar. Rasulullah ni, hak yang kita tahu ni Rasulullah ni, betul lah anak-anak kita Mekah. Tapi puak ni hak halang kita Mekah dulu ni. Hak ni hak paling haliang ni. Hak ni hak paling pengak ni. Ada Rasulullah, izinkan aku biar tekok puak-puak ni Rasulullah. Kata Sayyidina Umar. Nabi pun angguk. Nabi kata, mu ni wahai Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim.
dan juga Nabi Isa alaihi salam. Wahai Umar, mu ni seperti Nabi Nuh dan seperti Nabi Musa alaihi salam. Dua-dua betul berlaku ke Nabi. Tapi aku lebih cenderung hati kepada pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kita terima tebusan daripada dia. Dia ajar orang Islam supaya pandai. Setiap orang, 10 orang dia ajar, biar pandai budak tu. Dia tebus, dia bayar duit, baru dia lebih bebas. Subhanallah. Bangun pagi esok tuan-tuan. Nak lepas maya subuh, Nabi dengan Abu Bakar menangis teresok-esok dalam masjid. Sayyidina Umar pergi jumpa Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Madza yabkikuma? Apa yang menyebabkan kamu menangis ni wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar? Nabi tak cakap. Abu Bakar pun tak jawab. Insting naluri seorang sahabat. Bila Nabi tak jawab, Abu Bakar pun tak respon, akhirnya Umar pun menangis sama Rasulullah. Allahu Akbar. Tak tahu kenapa. Tapi tengok Nabi menangis, Abu Bakar menangis, ni mesti bila besar, pokok menangis juga. Allah la ilaha illallah. Hebatnya Sayyidina Umar. Kalau kita tak lah, jawapan dia, nampak tak? Ni, Sayyidina Umar menangis bersama Rasulullah. Bila Nabi tengok Sayyidina Umar menangis, baru Nabi kesat air mata. Muni Umar, tak tahu kenapa menangis juga. Allah rakhak sungguhlah. Mu tahu tak Umar, malam tadi turun wahyu pada aku. Tak layak kepada seorang Rasul menerima tawanan perang. Maksudnya, wahai Umar, pendapat kamu tu sepatutnya aku terima semalam. Maksudnya tawanan perang semua dibunuh kemarin, kata Rasulullah SAW. Tapi oleh kerana aku dah putuskan keputusan itu, maka Allah turun pada aku sebahagian surah Al-Anfal untuk menempelak keputusan aku. Subhanallah. Hebatnya tuan-tuan. Nak sebutnya bagaimana perasaan naluri Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana boleh menangis, tak tahu sebab apa, pasal apa, tengok Nabi menangis. Allahu Akbar. Hebat tuan-tuan. Macam tu juga sahabat tadi tu, bagaimana naluri dia boleh mengatakan diketuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok pokok khema hak jirang dia tu, buah khema tu jatuh dalam kebun dia, dia mari detik ke hak ni dah ni, ke hak ni dah. Akhir sekalinya dia terus berlari masuk ke masjid dan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, orang budak hak Rasulullah kabar kemarin tu, hak yang makan benda syubhah tu anak hamba Rasulullah. Kejut Nabi. Allah, anakmu tak sabar sikit abuk lah. Makna Nabi mari perasaan lagu tu. Pasal orang kaya, orang hebat, duduk daping Rasulullah sama. Kejut Nabi. Tapi nuak guna itu wahyu diberi oleh Allah. Akhirnya, wahai Rasulullah, hak yang kamu beritahu anak hamba makan benda syubhah tak apalah. Aku nak tahu betul ke Rasulullah, hak benda syubhah itu ialah buah khema jirang kebun hamba, hak jatuhlah kebun hamba dan hamba ambil campur dengan hak hamba jual, boleh duit, hamba boleh makan pada anak hamba ni. Betul tak Rasulullah? Nabi kata, sadaqta. Betul wahai sahabat aku. Allahu Akbar. Nampak? Nampak betapa kesannya makanan pada perubahan sikap anak-anak. Ni anak-anak hak depan kita ni. Cuba kita renung sikit-sikit. Pasal apa yang payah sangat nak hafal Al-Quran? Pasal apa yang payah sangat nak bangun sembahyang? Pasal apa payah sangat nak dengar kata-kata ustaz dan sebagainya? Mungkin kesan ada benda ni. Nabi kata, innal halala bayyin wal harama bayyin. Kalau kamu faham benda ni, kata Imam Syafi'i, 1/3 Islam dah sempurna. Makna 2/3 dah. Betul hati 1/3, jaga halal haram 2/3. 1/3 lagi Nabi kata dalam hadis, min husni islamil mar'i
tarukuhu ma la ya'ni. Hadis rekah pendek je. Min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, kecantikan Islam seseorang itu, dia tinggal benda-benda hak tak berfaedah bagi dia. Subhanallah. Maka kata Imam Syafi'i, hadis ni menyamai 1/3 Islam juga. Makna 3/3 komplit Islam tu. Kalau kita jaga 3 benda ni. Yang pertama hati jaga, yang kedua jaga halal haram, ketiganya jaga perbuatan kita biar tak buat benda hak sia-sia. Allah Ta'ala beri 24 jam sama rata pada orang. 24 jam tu kita tak buat benda hak tak beri faedah pada kita. Benda hak tak beri faedah ni maksud benda hak tak beri manfaat di hari akhirat, itu maksudnya. Apa hak kita buat di atas dunia, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbihum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ingat pada hari akhir esok, Tuhan akan apa semua amalan hak kita buat. Tuhan akan kira amalan apa. Hak yang luluh maka Tuhan beri, hak tak luluh Tuhan tak beri. Tuhan tak terima. Di antaranya benda hak yang sia-sia kita buat. Kan itulah Nabi SAW datang ke dunia ni, wak mari cara panduan untuk hidup di atas muka bumi supaya tepat seperti mana hak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala meletakkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak betul. Kan itulah orang yang nak bawa agama Allah Ta'ala ni, dia kena banyak sabar. Sabar. Pasal apa Allah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Masya Allah. Ayat ni kebiasaan Nabi baca. Ada beberapa versi hadis. Bila Nabi bangun tengah malam, ada beberapa versi hadis. Dan Sahih Bukhari pun disebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas dia rajin tidur rumah Nabi, terutamanya ketika giliran Maimunah. Maimunah ni mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Satu ketika kata Abdullah bin Abbas, aku tidur rumah mak saudara aku. Aku tidur tepi mak saudara aku Maimunah. Datang Rasulullah tidur tepi aku. Kata Abdullah bin Abbas. Tengah malam Nabi kejut. Aku pun kejut juga. Aku tengok Nabi, apa benda je dia buat. Nabi terus bangun, Nabi pergi keluar. Keluar daripada rumah. Nabi tak ambil air sembahyang, Nabi tak buat apa lagi. Terus keluar. Hamba pun bikin bangun. Nak itak, apa benda yang Nabi buat ni. Aku tengok Nabi bila keluar rumah, aku tengok Nabi mendongakkan muka melihat bulan dan bintang. Dan mulut Nabi membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Siapa habis ya ayyuhalladzina musbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Siapa habis ayat surah Ali Imran. Bila habis tu aku tengok Nabi pun masuk dalam rumah. Nabi ambil air sembahyang. Cara Nabi ambil air sembahyang tu sangat-sangat ringan. Sekali belaka, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali, basuh kaki sekali. Terus saja Nabi pun menghadap kiblat, Allahu akbar, sembahyang tahajud. Aku pun bangun, ambil air sembahyang macam hak Nabi ambil tu. Aku pun pergi belakang Nabi, aku duduk belah kiri dia. Lepas tu Nabi sedar. Nabi tengah sembahyang tu, Nabi pulah kepala aku. Pegang pulah. Pulah kepala. Bukan pegang lengan, pulah kepala tu. Perau ibawa degup belah kanan. Nabi letak pulah kepala aku ni, suruh duduk belah kanan. Duduk kanan. Terus sembahyang sama dia. Siapa habis sembahyang? Aku tahu rupa-rupanya Nabi ajar malam tu cara
nak kedudukan berjemaah. Cara nak duduk dalam jemaah sembahyang ni. Inilah hadis yang paling sahih disebut dalam kitab hadis berkenaan kedudukan sembahyang berjemaah. Dia sumber hadis dia. Nak sebut je Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam, ada kalanya tak terus sembahyang, terus tengok dulu baca ayat. Ada kalanya disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bila bangun suatu hari Nabi tak terus sembahyang. Ni hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Panjang hadis ni. Nabi 7 ke 7. 7 ke 7. Aisyah pun sedar. Allah, Nabi pukul 3 pagi, 4 pagi bangun tidur 7 ke 7. Nak pergi rumah bini mana pula ni? Ibarat dia. Aisyah ni mudah cemburu hati. Ibarat dia. Nabi pun keluar. Aisyah pun tak sedar hati. Ikut Nabi. Ikut Nabi. Tengok-tengok rupa-rupa Nabi pergi ke Baqi' Al-Gharqad. Pergi kubur. Masya Allah. Pergi kubur. Nabi bercakap dengan ahli kubur. Nabi baca doa. Siapa ada setengah riwayat mengatakan menangis Nabi. Siapa basuh janggut Nabi SAW. Ni cara Nabi ajar. Bila dah puas dah bercakap di atas kubur, Nabi pun balik. Balik semula. Nabi pun terus tidur balik. Lepas tu baru bangun, baru sembahyang. Ada disebut dalam hadis riwayatkan oleh Ummu Sulaim. Nabi bangun terus sembahyang. Maknanya banyak versi. Banyak versi hadis Nabi SAW berkenaan hadis ni. Jadi oleh kerana itu kita kena mari tengok sungguh-sungguh cara mana Nabi ajar pada kita. Cara nak hidup atas muka bumi ini. Hak yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Biar betul-betul kita ibadat kepada Allah dengan erti kata yang sebenar. Pasal itulah kita baca dalam surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dahulukan na'bud sebelum nasta'in. Maknanya kita beri dulu hak kehambaan kepada Allah. Cari sifat hamba kepada Allah Ta'ala tu. Iyyaka na'bud, pada engkau ya Allah kami sembah, kami beribadah. Cara mana nak jadi hamba Allah? Allah sebut dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Sampai habis surah Al-Furqan 13 sifat Allah gazet dalam surah Al-Furqan ini, tanda-tanda orang yang jadi hamba Allah Subhanahu taala. Kita orang Melayu mudah-mudah je. Hamba Allah, hamba Allah. Oh sedap mucung. Hamba Allah, hamba Allah. Nak jadi hamba Allah nak mudah ke? Subhanallah. Tu tengok surah Al-Furqan ni. 13 sifat. Betul tak kita? Layak tak lagi jadi hamba Allah Subhanahu taala. Dalam keadaan layak tak layak, boleh pula kita nak ajar Allah Taala. Allah. Benda ni hak kita perlu muhasabah. Di antara hak Nabi ajar pada kita supaya kita boleh bawa agama ni seperti mana Nabi bawa, Nabi khabar tu terang pada kita, as-sabru ala dinihi kal qabd al-jamr. Orang yang sabar di atas agama Allah macam menggenggam bara api. Allah. Adakah sembahyang macam genggam bara api? Cuba kita perhati sikit. As-sabru ala dinih. Orang yang sabar di atas agama dia kal qabd al-jamr, seperti menggenggam bara api. Sembahyang macam genggam bara api. Dah. Tak ada orang marah pun kita sembahyang 40 rakaat pun bayarlah mu. Lelahmu bukan aku. Adakah puasa tiap-tiap hari kita berlapan perut orang marah macam genggam bara api? Dah. Tak ada orang layak pun kita. Tak ada orang peduli pun. Mu nak puasa, puasalah mu. Mu lapar bukan aku.
Adakah pergi haji itu hak dimasukkan sebagai as-sabru ala dini? Tak ada peduli juga. Pergi haji 20,000, 30,000 habis, tak ada orang peduli pun. Piti habis, piti mu bukan piti aku. Dah apa benda sebenarnya as-sabru ala dini? Hak sabar di atas agama Allah. Ya Allah, yang Nabi memperumpamakan seperti genggam bara api. Ni apa benda sebenarnya? Masya Allah. Pasal itulah nama Nabi di antaranya Al-Munqidh minad dalal. Orang yang penyelamat daripada kesesatan. Inilah yang sebenarnya yang menyebabkan Allah Ta'ala uji kita macam genggam bara api. Iaitu kita rasa susah nak bawa manusia ni, selamatkan manusia daripada jalan yang salah. Nabi kata perumpamaan, aku ni dengan seluruh manusia ni seumpama seorang musafir. Orang musafir di padang pasir, bila dia rasa letih tengah malam, dia akan turun nak berehat sekejap. Nak berehat, mesti orang dulu unggung api. Unggung api. Yang pertama, unggung api itu nak selamat daripada binatang-binatang hak bisa-bisa ni. Nak selamat pada nyamuk, serangga, daripada ketik masa tidur, ganggu nak tidur. Yang kedua, nak beritahu pada orang bahawasanya ada orang situ, pasal ada api dibakar kayu. Kata Nabi, ketika aku nak perubah badan, dah unggung api dah ada dah ni. Bila aku nak perubah badan, tak jadi nak perubah badan. Pasal apa? Kelkatu ni jenis darat, tak ada jumpa api. Ia nak terjun lah api. Mari serangga ni nak terjun, hak ni nak terjun, hak nak terjun, tak ada jumpa api. Akhir sekali yang kata Nabi, tak jadi tidur. Ambil kain kebah, siu hambak natang tu. Lari api ni, api kalau masuk mampu. Ha? Siapa cerah? Dah tidur bah. Nak selamatkan natang situ supaya tak masuklah api. Makna siapa mencekam mata, tak tidur. Susah hangnya nak selamatkan natang tu. Begitulah ibarat dia. Nabi nak selamatkan manusia daripada seksaan Allah. Macam itulah susahnya siapa pekat bercekam mata. Macam-macam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hak yang disebut as-sabr ala dinih. Iaitulah kita nak selamatkan manusia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu disebut dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ada cerita dalam bab tayammum. Bab tayamum. Pelik juga cerita ni buat mari bab tayamum. Suatu hari sahabat qomat dah. Qomat terus. Qad qamatus solat. Nak mayat lelah. Qomat dah. Nabi tak cakap lagi. Ada satu hadis tu, Nabi nak masuk masjid tu ada orang panggil, Rasulullah. Ada sahabat panggil. Sahabat lain qomat dah. Nabi pergi jumpa orang tu hak panggil tu, cakap. Siapa mereka disebut dalam Sahih Muslim tu, sahabat hak qomat ni rasa puas tunggu Nabi tidur sebahagian. Tidur. Lama Nabi cakap dengan orang luar tu nak kabur. Nak selesai masalah orang ni. Subhanallah. Nak selesai masalah orang ni, sahabat hak tunggu nak sembahyang tidur tunggu. Makna lamanya Nabi cakap dengan sahabat luar masjid tu. Bila selesai masalah tu, Nabi pun masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid juga, Nabi gerak pula. Bangun, mayang. Sahabat pun gerak-gerak bangun. Nabi pun pergi depan, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nak sebut bagaimana Nabi ajar pada kita. Nak selesai masalah orang supaya tepat ikut kehendak Allah Subhanahu Taala. Sungguh Nabi khabar. Patulah kalau awal-awal zaman Nabi dulu, lepas isyak dak dibenarkan cakap banyak dah. Dak cerita ni. Lepas isyak sahabat tidur. Nak bangun pagi pula.
Ada, ceramah-ceramah tak ada. Nabi kata nak tidur lambat boleh. Yang pertama, nak selesai masalah hajat orang. Yang kedua, nak belajar. Ni di antara al-kalam ba'al asya. Boleh cakap lepas waktu isyak. Tak ada urusan tu tak boleh. Tidur. Pasal apa? Nak bangun awal. Tahajud. Zaman dulu. Oh, zaman kita lebih kalau tidur awal, sesak manusia. Dan keadaan ceramah pas cerah pun ramai juga hak yang berat. Jadi oleh kerana tu pertukaran cara hidup manusia sebagai ni, kita kena sabar banyak. Seperti mana yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi akhir sekalinya, nak sebutnya, sekarang ini kita berada pada bulan Rejab. Sengaja tak sebut Isra' Mi'raj. Bulan Rejab ni dipanggil bulan haram. Salasatun saludun wa wahidun fardun. 3 bulan yang berangkai, 1 bulan yang berasinah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan ni dipanggil bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, agenda utama duduk pada bulan haram ialah fala tazlimu anfusakum, jangan kamu buat zalim diri kamu sendiri. Pak kabilah yang sangat bermusuh dengan Nabi, ada kabilah dengar nama Nabi duduk heliu, duduk heliu, becinya ke Nabi. Subhanallah. Pasal apa Tuhan turun? Wailul likulli humazatil lumazah. Pasal apa? Turun ayat tu. Humazah, lumazah. Apa maksud dia? Adanya orang Arab, bukan orang masalah. Orang Arab sendiri bila tengok Nabi mengajar, Nabi berdakwah, jebeh mulut. Jebeh mulut. Tengok Nabi jelek. Tengok Nabi pejam mata. Wak ngani. Siapa mereka? Tuhan turun ayat wailun likulli humazati lumazah. Celaka, nak wil bagi orang wak ngani. Lumazah, humazah ni wak ngani kata macam-macam kepada Rasulullah SAW. Tak boleh dengan mulut, dengan memek muka. Ni wak jahat ke Nabi. Ada 4 kabilah Arab hak yang memang ekstrim, benci sungguh ke Nabi. Yang pertamanya Ghatfan, yang kedua Mudar, ketiganya Thaqif, yang keempatnya Hawazin. 4 kabilah ni memang bermusuh dengan Nabi. Sebut je Muhammad, tak ada rundingan. Tak ada rundingan. Ni dia pedang jawapan dia. Ada. Tapi tuan-tuan nak kabarnya bagaimana disebut dalam hadis Bukhari. Subhanallah. Kabilah Mudar. Kabilah Mudar. Kabilah hak jahat. Kabilah orang lalu ikut kampung dia, ia sekat minta tu. Mana jenis minta tu ni, jenis kabilah hak jahat weh. Lalu kawasan kampung dia sekat minta tu, mari tu. Dak itu ditakak. Dirapah barat, ada sebagai dibunuh. Khusus disebutlah hadis Bukhari itu kabilah Abdul Qais. Kabilah Abdul Qais suatu hari pergi jumpa Rasulullah. Boleh lalu ikut Mudar. Pasal itu satu-satu jalan untuk sampai kepada Rasulullah daripada tempat hulu. Kabilah Abdul Qais ni kabilah hulu macam aku lah. Macam hamba dengan hulu. Ada masalah dengan aku hulu pun tak dosa tau. Ada masalah. Nampak tu? Tu dia. Kabilah Abdul Qais ni orang hulu. Nak pergi jumpa Rasulullah di Madinah ni terpaksa merempuh kabilah Mudar yang jahat. Jadi siapa tu masa tu, jadi lalu molek-molek ada kabilah Mudar ni jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, murna bi amlin faslin. Murna bi amlin faslin. Nad'u wara'ana hatta nudkhilana jami'an al-jannata. Kata kabilah Abdul Qais ni, wahai Rasulullah, tolong kabar kami Rasulullah, benda yang putus. Kalau kami dengar Rasulullah, kami akan kempen kepada orang kampung kami tu supaya kami semua ni beramal dan boleh masuk syurga Allah SWT.
Oh tu dia. Pasal nak mari jumpa mu ni susah Rasulullah. Kau tak mau mari. Ke ada kabilah Mudar ni. Sampai kabur dosa ada ni. Lalu ikut kabur dia maka dia sekat Rasulullah. Dia yang boleh mari ni ke mana? Rupa-rupanya masa kabilah Abdul Qais jumpa Rasulullah tu rupa-rupanya pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Bulan yang haram. Bulan haram. Jadi rupa-rupanya kabilah Mudar ni bila bulan haram dia tak buat jahat. Dia tak kena. Dia tak bayar tu, dia tak ambil tu. Dia tak takak orang. Dia tak bunuh orang. Pasal apa? Lampal latak dia kalau buat jahat juga pada bulan haram ni kebiasaannya Allah bayar cash. Allah bayar cash kalau buat jahat juga. Lepas tu bulan haram, orang lalu kapur dia, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Subhanallah. Maknanya kabilah hak jahat ni, ia boleh reti. Masuk bulan Rejab, masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, tak berani buat jahat. Subhanallah. Masa kabilah Melayu ni tak tahu. Kabilah Melayu tak kira bulan haram, tak kira bulan, dah ada bulan haram. Tak ada sepadan. Tak ada batasan. Nak buat jahat, buat aja. Ni masalah dia. Ni kerja kita. Kerja kita beritahu kepada mereka insya-Allah. Inilah yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita ambillah semangat bulan haram, bulan Rejab ni sebagai bulan untuk kita bersihkan daripada dosa kita, taubat, balik semula kepada fitrah manusia yang nak kepada kebaikan, dan mudah-mudahan insya-Allah boleh pula memberi laluan kepada orang lain supaya dapat beramal bersama-sama dengan agama Allah Subhanahu wa taala ni insya-Allah. Yang merasa cukuplah sekadar tu dulu pada malam ini insya-Allah. Minta maaf banyak kalau ada ucapan yang terasa hati dan sebagainya tak sama dengan orang Usila ni. Buat mana memang dah orang Ulu dengan orang Bandar lain ya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min tashba' min du'a'in la yusma' walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.